Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak terlepas video yang baru, video yang Cikgu upload selepas ini. So hari ini Cikgu ingin teruskan perkongsian dengan tajuk Sains Tingkatan 1 subtopik 6.3 sebatian. So sebelum ni kita dah belajar unsur, kita dah belajar campuran, seterusnya kita belajar sebatian. Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bercampur secara kimia. Okey. Bahan baru yang terbentuk mempunyai ciri tersendiri yang berbeza dengan unsur-unsur yang membentuknya. Terdapat banyak contoh sebatian yang kita gunakan dalam kehidupan harian seperti garam, gula, kapur tulis, marmar, politena dan air tulen. Okey, di sekeliling kita ada garam, gula, kapur, marmar. Okey, semua tu adalah contoh-contoh sebatian. Permainan blok diperbuat daripada politena, iaitu gabungan karbon dan hidrogen. Jubin diperbuat daripada marmar, iaitu gabungan kalsium, karbon dan oksigen. Air tulen terdiri daripada gabungan hidrogen dan oksigen. Ni contoh. Magnesium bila tambah oksigen, apa yang jadi? Magnesium oksida. Sama juga. Aluminium tambah oksigen jadi aluminium oksida. Tambah oksida je belakang. Okey. Yang ni logam. Tambah oksigen jadi logam oksida. Tolong ingat. So tak payah hafal ni semua. Ingat macam tu lah. Bila ingat tambah oksigen jadi oksida. Okey, kalau tambah air apa yang jadi pula? Okey, contoh litium tambah air menghasilkan litium hidroksida tambah gas hidrogen. Boleh? Okey, sama juga natrium tambah air jadi natrium hidroksida. So ingat, bila tambah air semua kena tambah hidroksida, hidroksida, hidroksida. Dan gas apa yang dibebaskan? Gas hidrogen. Tolong ingat. Terdapat unsur logam yang bertindak bala dengan air menghasilkan sebatian bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Okay. Unsur tersebut dikenali sebagai logam alkali. Antara contoh litium, natrium, ni kumpulan satu lah. Serbuk besi dan serbuk sulfur akan membentuk besi sulfida apabila dipanaskan. Contoh besi tambah sulfur, besi sulfida. Kaedah pengasingan sebatian. Ada cara dia. Nak pelerai dia. Pisahkan dia. Macam mana guna kaedah? Sebatian tak dapat diasingkan melalui kaedah fizikal. Okey, seperti campuran kerana unsur dalam sebatian digabung secara kimia. Oleh itu, sebatian hanya boleh diasingkan menggunakan kaedah kimia melalui proses elektrolisis. Tolong ingat. Elektrolisis. Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. So contoh kat sini dia asing apa? Hidrogen, belah ni oksigen. Okey, contoh elektrolisis air. Air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Oleh itu, untuk menghasilkan unsur hidrogen dan oksigen daripada air, air perlu melalui proses elektrolisis. Okey, ini contoh. Menunjukkan cara elektrolisis dijalankan secara ringkas. Ni. So, yang mana anode, yang mana kathode. Tolong ingatlah. Okey. Anode positif. Ni nampak. So apa yang ada kat anode positif ni ada gas oksigen. Okey. Dan negatif ada apa? Gas hidrogen.
Ini contoh. Dalam dia ada larutan apa? Air dan asid sulfurik. Okey. Melalui proses ini hidrogen terhasil di elektrod negatif. Ni yang ni lah. Oksigen terhasil di elektrod positif, anode. Ingat gambar ni. Perubahan fizik dan perubahan kimia. Kita sentuh sikit. Bahan sentiasa mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dikelaskan kepada dua jenis. Perubahan fizik dan perubahan kimia. Okay, ada beza tak? Fizik dengan kimia? Ada beza. Perubahan fizik, dia tidak menghasilkan bahan baru. Okay, contoh, peleburan ais, pembekuan air, kondensasi dan pendidihan air. Manakala perubahan kimia, okey tengok. Yang ni tak ada barang baru, hasil bahan baru. Okey. So yang kimia ni ada membentuk bahan baru yang berbeza daripada bahan asalnya. Contoh, pengaratan besi. Okey, besi berkarat tu. Fotosintesis, perebutan daun dan respirasi sel. Tolong ingat. Perubahan fizik, tak ada bahan baru, kimia ada bahan baru. Ni. So persamaan yang tengah ni persamaan fizik dengan kimia berlaku kepada jirim, perubahan tenaga berlaku. Yang membezakan tidak membentuk bahan baru. Perubahan kimia membentuk bahan baru. Sifat bahan hasil sama, sifat bahan hasil berbeza. Komposisi kimia bahan dan hasil sama, komposisi kimia bahan hasil berbeza. Memerlukan tenaga yang sedikit saja, kimia memerlukan tenaga yang banyak. So ingatlah 2 atau 3 perbezaan ciri. Okey. Sama juga ini. Perbezaan. Ni yang kita belajar tu campuran sebatian. Ada beza dia. Pembentukan bahan baru sebatian ya. Campuran tidak. Campuran ni ingat sandwich tadi. Okey. Ikatan kimia terbentuk sebatian ya. Campuran tiada. Kaedah pengasingan sebatian, kaedah kimia. Okey, elektrolisis tadi tu. Untuk campuran guna secara fizikal. Sifat bahan baru berbanding dengan sifat asal. Sebatian ada perbezaan, campuran tiada perbezaan. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.